Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak bincang berkenaan soalan yang cikgu berikan pada beberapa hari yang lepas. Cikgu harap semua dah siap. Jadi kita tengok semua boleh semak jawapan masing-masing. Kita tengok soalan yang pertama. Bina nombor 6 digit terkecil menggunakan angka-angka di bawah. Okey, soalannya dia kata bina nombor 6 digit. Bina nombor 6 digit, kenapa semua dia berikan 6 digit nombor. Okey, terkecil. Terkecil. Jadi nilai nombor tersebut mestilah yang paling kecil. Okey. Jadi kita tengok, perhatikan nombornya ada berapa digit. Semua sekali ada 6 digit. Okey, digit mana yang paling kecil? Sifar bukan? Okey. Tetapi kena ingat, sifar tidak boleh diletakkan di depan. Kenapa? Kerana sifar bila diletakkan di depan, dia tak ada nilai. Okey, dia tak ada nilai. Jadi bila kita letakkan sifar di depan, nilainya hilang. Contohnya sifar 1. Kita tak baca nombor ni sifar 1 ataupun 10. 10 salah kan? Jadi kita baca 1. Kenapa? Sebab sifar di depan tu tak ada nilai. Okey. Jadi kita letakkan nombor yang kedua besar selepas sifar, iaitu 1. Okey, sebab kita nak nilai yang terkecil. Selepas itu baru kita letakkan sifar. Okey, kemudian selepas sifar, okey, dah, sudah. Okey, digit yang terkecil sebenarnya adalah 3, kemudian 4 dan 8. Okey, jadi nilainya yang kita dapat adalah 100,348. Okey, itu jawapan dia. Kenapa tak hilangkan sifar? Kita buat sifar tak ada nilai, jadi kita letakkan 1, 3, 4, 8. Boleh ke? Tak boleh. Kenapa? Sebab dia nak bina nombor 6 digit. Okey, jadi 6 digit ni kalau kita hilangkan sifar tu, dia jadi 4 digit saja. Sama juga bila kita letakkan sifar di depan. Okey, jadi sifar tersebut akan automatik hilang sebab tak ada nilai. Jadi 4 digit. Okey, sebab tu kita tak letakkan sifar di depan. Okey, jelas? Okey, seterusnya. Soalan kedua. 6.54 darab 6. Okey, ini biasa je. Okay, 6.54 darab 6. Okay, jawab seperti biasa. 4 darab 6, 24. 2 naik atas. 5 darab 6, 30. Tambah 2, 32. 3 naik atas. 6 darab 6, 36. Tambah 3, 39. Okey, soalan dia 2 tempat perpuluhan. Okey, jadi jawapan pun mesti 2 tempat perpuluhan. Okay, jadi jawapannya adalah 39.24. Okey, soalan nombor 3. Soalannya adalah bundarkan 891,942 kepada, tengok, kepada apa? Ribu yang terdekat. Ribu. Ingat. Okey, jadi 891,942. Okey, dia nak ribu terdekat. Jadi kita tandakan ribu. Tengok jiran sebelah dia kaya atau miskin. 9. Okey, kaya. Bila kaya tambah 1. Okey, 1 tambah 1, jawapan dia adalah 2. Ini salin balik 9, 8. Nombor di belakang semua jadi sifar. Okey, jadi jawapannya adalah 892,000. Okey, soalan keempat. Nyatakan 3.25 juta dalam nombor bulat. Ini sebenarnya topik tahun 6. Okey, topik tahun 6. Okey, nyatakan 3.25 juta dalam nombor bulat. Okey. Kaedah dia macam-macam kaedah, jadi cikgu tunjuk contohnya
3.25 juta. Macam nak tukar? Okey. Kita ingat juta nombornya ada 7 digit. Sifarnya ada berapa digit? Ada 6 digit. Okey. Selepas titik puluhan ni tak sifar. Jadi 1 juta 1 juta 3 4 5 6. Okey, jadi bila kita tukar kepada nombor bulat, jumlahnya mesti sama. Ini hanya untuk kita tahu. Tahu kan. Okey, kita buat macam tu. Okey, jadi nombornya mesti 3 2 5, salin balik nombor di atas ni. Okey. Kena cukupkan dengan digit juta tadi. Ini sifar tambah sifar, sifar dan sifar. Jadi jawapannya adalah 3,250,000. Okey, seterusnya soalan nombor 5. Soalan nombor 5 melibatkan bahagi 15. Hafal sifar 15 atau boleh congak. Boleh congak, boleh teruskan congak. Okey, boleh tak hafal, kena buat sifar 15. 15, 30, 45, 60, lepas tu 75, 90. Seterusnya 105, 120. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 9. Berapa? 135. Okey, buat betul lazim. 81927 bahagi 15. Okey, 2 digit. Dia 2 digit, kita mulakan dengan 2 digit. Okey, jadi 15 darab berapa? 81. Yang paling hampir adalah 5. Jadi 5 darab 15, jawapannya 75. Okey, tolak. Pinjam 11. 11 darab 5, 6. 7 darab 7, sifar. Turunkan 9. 69. 15 darab berapa? Pada hampirnya adalah 4. 15 darab 4, 60. Okey, kenapa tak ambil 75? Okey, dia tak boleh. Nombor yang didarabkan mesti kurang daripada jawapan yang dikehendaki. Okey, 60. Tolak 9, tolak sifar 9. 6 tolak 6, sifar. Turunkan 2, 92. 15 darab berapa? 92. Paling hampir adalah 6. Jadi 6 darab 15, jawapan dia 90. Baki 2. Turunkan 7. 15 darab 1, 15. Baki 12. Okey, bila ada baki, apa kita perlu buat? Okey, kita tambah pada soalan perpuluhan sifar. Okey, perpuluhan naikkan ke atas. Okey, sifar turunkan ke bawah. 15 darab berapa? 15 darab 8, 120. Okey, jadi jawapannya adalah 55,461.8. Seterusnya nombor 6. 20.8 bahagi 8. Okey, 20.8 bahagi 8. Okey, bila ada titik perpuluhan, kita naikkan titik perpuluhan ke atas. Sebab apa? Nilai tempat mesti sama. 8 darab berapa? 20. 8 darab 2, 16. Okey, pinjam 10 tolak 6, 4. Sifar. Turunkan 8. 8 darab 6, 48. Jadi jawapannya adalah 2.6. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan yang ke-7. Okey, soalannya 1023 tambah 23 darab 4. Cikgu salin kat semula. 1023
tambah 23 darab 4. Okey, bila melibatkan operasi bergabung, iaitu tambah dengan darab. Okey, tambah dengan darab. Kita nak mulakan mana dulu? Okey, mesti mulakan dengan darab terlebih dahulu. Jadi kita selesaikan operasi darab. Okey, 23 darab 4. 3 darab 4, 12. 2 darab 4, 8. Tambah 1, 9. Jadi jawapannya 92. Okey, tersambung ayat matematik di bawah. 92. Jawapan hasil darab tadi tersalin di bawah. Okey, yang ni belum selesaikan lagi, tersalin semula. Jadi soalannya kita teruskan dengan 1023 tambah 92. Buat betul lazim. 1023 tambah 92. Okey, 3 tambah 2, 5. 2 tambah 9, 11. Sifar tambah 1, 1, 1. Jadi jawapannya adalah 1115. Seterusnya nombor 8. Nombor 8 melibatkan operasi tambah bagi pecahan. Okey, 3/8 tambah 1/4. Yang pertama, bila melibatkan penambahan pecahan, kita tengok penyebut. Penyebutnya mana? Penyebut nombor di bawah. Okey, 8 dengan 4. Penyebutnya tak sama. Bila tak sama, kena buat apa? Kena samakan penyebut. Okey, caranya kita tengok nombor yang lebih kecil. Okey, 8 dengan 4. Nombor 4 lebih kecil. Jadi nombor kecil tu kita tukar jadi sama dengan 4 dengan 8. 4 darab berapa jadi 8? 4 darab 2. Okey, apa tujuannya? Kita nak samakan penyebut. Okey, syaratnya operasi pecahan setara. Okey, bila bawah darab 2, atas pun kena ikut darab 2. Kita salin semula. 3/8 tambah 1 darab 2, 2. 4 darab 2, 8. Okey, sekarang penyebutnya dah sama. Bila dah sama, keadaannya adalah kita salin semula penyebut, tambah pengangka. 3 tambah 2, 5. Jadi jawapannya adalah 5/8. Okey, 5/8 boleh dipermudahkan? Tak boleh. Okey, jadi jawapan akhirnya adalah 5/8. Seterusnya nombor 9, cerakinkan. Cerakinkan 65,098 mengikut nilai tempat. Okey, cerakin. Kita ceraikan. Kita pisahkan. Okey. Mengikut nilai tempat. Okey, nilai tempat yang mana? Bila sebut tempat, kita boleh ingat dengan rumah, tempat tinggal, rumah. Okey. Jadi mengikut rumah masing-masing. Okey, jadi kena tahulah 8 ni rumah apa, 9 apa, sifar, 5 dan 6 ni rumah apa. Okey, 8 adalah sah, 90. Sifar adalah 100. 5,000, 60,000. Kita tahu. Jadi kita tulis jawapannya adalah 6. 6 rumah 10,000. Okey, kita tak serang sedikan dengan operasi tambah. Okey, seterusnya 5. Digit 5 pula. 5 di rumah 1000. Tambah sifar. Sifar pada di rumah 100. Tambah 9 di rumah 10. Dan yang terakhir 8 di rumah sah. Jadi setiap digit yang kita keluarkan mesti ada nilai tempat. Okey. Jadi jawapannya adalah 60,000 tambah 5,000 tambah sifar 100 tambah 90 dan tambah 8 sah. Seterusnya nombor 10.
nombor 10 soalannya adalah 4,5 kilometer tambah 525 meter sama dengan berapa meter? Okey, soalannya dalam kilometer dan meter. Okey, operasinya adalah tambah. Operasi tambah, bila nak buat penambahan, unit mesti sama. Okey, unit mesti sama. Kita tengok soal jawapan. Jawapan dia nak dalam unit meter. Okey, jadi kita tukarkan dulu 4,5 kilometer kepada meter. Okey, kaedah penukaran banyak kaedah dah cikgu ajar. Jadi gunalah mana-mana kaedah yang kamu tahu. Okey, jadi sini jawapannya adalah 4,500 meter. Kita tukarkan. Salin balik. Tambah 525 meter. Okey, pengiraan kita tunjukkan dalam bentuk lazim. Jawapan nanti kita isikan. Jadi 4,500 meter tambah 525 meter. Okey, unit dah sama. Bila dah sama, kita boleh tambahkan terus. Okey, unit sama. Sifar tambah 5, 5. Sifar tambah 2, 2. 5 tambah 5, 10. Naik satu atas. 4 tambah 1, 5. Jadi jawapannya adalah 5,025 meter. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada soalan gerak minda 2. Okey, kita tengok soalan pertama. Soalannya adalah tuliskan 402,011 dalam angka. Tuliskan dalam angka. Okey, dibagi dalam perkataan, kita tukar kepada dalam bentuk angka. Okey, 402,000. Okey, dah ada. 402,011. Okey, 402,000. Bila sebut ribu ada tiga sifar. Jadi mesti ada 3 nombor di belakang. 11. Kita isikan 11 di belakang. Tempat kosong kita letakkan sifar. Itu kaedah. Okey. Bagi yang boleh baca, dia dah tahu terus nilainya berapa, teruskan tulis. Okay, bagi murid yang lemah, ada murid yang lemah, dia tulis diberi dalam perkataan, nak tulis dalam nombor ataupun angka, dia lemah. Jadi dia tak tahu, kadang-kadang tertinggal sifar, kadang-kadang tak cukup digit dan sebagainya. Okay, ini kaedah. Gariskan nombor pertama, ribu kita bulatkan. Selepas nombor ribu tu, selepas tempat ribu, mesti ada 3 digit. Jadi 402, kita tulis 402, 11, belakang 11. 11, sifar 11. Okey, jadi jawapannya adalah 402,011. Soalan nombor 2. RM15.60 darab 8. Okey, ini biasa buat bentuk lazim. Darab 8. Darablah daripada sen dulu. Sifar darab 8, sifar 6 darab 8, 48. 4 yang atas. 5 darab 8, 40. Tambah 4, 44. Okey, 1 darab 8, 8. Tambah 4, 12. RM. Titik ke mana? Sen mesti ada 2 digit. Okey, jadi jawapannya adalah RM124.80. Okey, seterusnya soalan 3. Nyatakan nilai tempat bagi digit yang bergaris. Dia nak apa? Dia nak nilai tempat. Bila sebut nilai tempat, tahu nilai tempat adalah rumah. Rumah bagi digit nombor tersebut. Okey, bagi digit yang bergaris. Digit bergaris adalah 3. Kita ingat, nombor ni adalah perpuluhan. 8,3 sifar 4. Okey, rumah bila melibatkan perpuluhan. Okey, sebelum titik perpuluhan adalah rumah sa. Selepas titik perpuluhan, dia akan jadi per 10, per 100
Dan yang ketiga per 1000. Jadi ni nak digariskan digit 3. Jadi nilai tempatnya adalah per 10. Okey, mesti bagi dalam nilai tempat rumahnya. Okey, seterusnya nombor 4, lukiskan sebuah segitiga bersudut tegak. Segitiga sudut tegak. Segitiga ada 3 jenis kan? Okey, segitiga yang pertama, segitiga sama sisi. Semua sisi dia sama nilai, sama ukuran. Yang kedua, segitiga sama kaki. Sama kaki, 2 sisi yang sama dan 1 sisi berlainan. Dan yang ketiga, segitiga bersudut tegak. Bersudut tegak bermaksud sudutnya mesti 90 darjah. Okey, jadi terlukis. Lukis mesti menggunakan pembaris. Okey, mesti gunakan pembaris. Okey. Lukiskan. Saiz tidak menjadi masalah. Okey, sebab dia tak minta ukuran. Dia hanya minta bentuk segitiga sudut tegak saja. Jadi kita boleh lukis. Okey. Sambungkan. Okey, sini adalah sudut tegak. Okey, itu jawapannya. Senang saja. Seterusnya nombor 5. 60% daripada RM200. Okey, macam biasa 60% ni peratus daripada suatu kuantiti. Ingat lagi. Okey, caranya kita tukar dulu kepada pecahan. 60% daripada jadi darab RM200. Okey, bila melibatkan bahagi, nombor di bawah ni bahagi 60 dengan 100 ataupun 200 dengan 100, kita boleh mansuhkan sifar sebab ni melibatkan operasi bahagi. Jadi kita ambil sifar ni, potong 1, potong 1, potong 1, potong 1. Okey, bila dah jadi tinggal 1 di bawah, dia tak jadi masalah dah. Okey, sebab akhir nanti kita akan bahagi dengan 1. Bila bagi 1, kita akan dapat nombor asalnya balik. Jadi kita hanya darabkan nombor dengan nombor atas saja. 60 darab 2 sama 120. Jadi RM kita letakkan di depan. Jadi jawapannya adalah RM120. Seterusnya nombor 6. 3 tolak 1 2/7. Okey, ni melibatkan penolakan pecahan dengan nombor bulat. Okey, 3 adalah nombor bulat. 1 2/7 adalah nombor bercampur. Boleh ke tolak nombor bulat dengan pecahan? Tak boleh. Jadi kita tukarkan dulu 3 ni kepada pecahan. Jadi berapa? Okay, kita buang 1 jadi 2. 1 tadi kita tukar kepada pecahan. Pecahan apa yang nilainya 1? Pecahan yang bila penyebut dan pengangkanya sama. 2/2, 3/3, 4/4 dan seterusnya lah. Okey, kita nak letak nombor berapa? Tengok pasangan dia yang kita nak tolak nanti, penyebutnya 7. Jadi kita gunakan digit 7 juga. Jadi 7/7. Okey, lepas tu baru kita tolakkan dengan nombor tadi. 1 2/7. 2 tolak 1. Nombor bulat dengan nombor bulat, pecahan dengan pecahan. Okay, kita tolakkan nombor bulat dulu. 2 tolak 1. Pecahannya adalah 7/7 tolak 2/7. Okay, 2 tolak 1 jawapannya 1. 7/7 tolak 2/7 jawapannya 5/7. Dah siap.
Okey, seterusnya soalan nombor 7. Soalannya, harga 5 batang pen yang sama adalah RM4.25. Okey, kata kunci. Harga 5 batang pen yang sama. Okey, yang sama adalah RM4.25. Kirakan harga bagi 2 batang pen. Okey, dia bagi 5 batang pen dengan harganya dan dia minta harga bagi 2 batang pen. Okey, jadi prosesnya adalah kita cari dulu harga bagi 1 batang pen. Macam mana nak cari? Ya, kita bahagikan dengan 5. Jadi RM RM4.25 bahagikan dengan 5. Okey, titik pula sen. 5 darab berapa 4? Paling besar 5 darab sifar. 4 turunkan 2. 5 darab 8, 40. Baki 2. Turunkan 5. 5 darab 5, 25. Jadi harga bagi 1 batang pen adalah 85 sen. Dia nak 2 batang pen. Jadi kita darabkan dengan 2. Jadi 85 sen darabkan dengan 2. Okey, nak tambah pun boleh. 85 sen tambah 85 sen. Okey, kita buat darab ya. Okey, 5 darab 2, 10. 1 naik atas. 8 darab 2, 16. Tambah 1. Jadi 17. 1 naik atas. Sifar darab 2, sifar tambah 1. 1. Jadi RM titik. Jadi jawapannya adalah RM1.70. Seterusnya kita lihat pula soalan nombor 8. Okay, soalannya, pukul berapakah 45 minit sebelum pukul 3.15 PM. Okey, dalam tajuk masa ada 3 benda yang diperlukan ataupun yang akan disoal. Okey, dia hanya berpusing pada 3 perkara, iaitu waktu sebelum ataupun waktu awal, yang kedua tempoh masa, dan yang ketiga waktu akhir ataupun waktu tamat. Kita buat garis masa. Okey, waktu sebelumnya ada bagi tak waktu sebelum? Tak ada, dia hanya bagi waktu akhir sebelum pukul 3.15. Jadi dia bagi waktu akhir. Jadi 3.15 PM adalah waktu akhir. Kemudian dia bagi tempoh masa. Tempoh masa adalah masa di antara waktu awal dengan waktu akhir. Jadi tempoh masanya adalah 45 minit. Dia nak waktu sebelum. Okey, caranya bila diberi waktu akhir dan tempoh masa, dia nak waktu sebelum, kita gunakan operasi tolak. Okey, buat operasi tolak. Asingkan jam dan minit. Okey, 3.15 tolak dengan 45. Okey, tengok minit. 15 tolak 45 boleh ke? Tak boleh. Jadi kena pinjam daripada rumah jam. Okey, pinjam 1 tinggal 2. Okey, ingat hubungan unit jam dengan minit. 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Okey, jadi jam tadi, 1 jam tadi kita bagi per minit, nilainya adalah 60. Jadi 60 tambah 15. Okey, 75. Okey, 60 tambah 15 kan 75. Okey, jadi minit tadi jadi 75.
baru kita boleh tolak. 5 tolak 5 sifar, 7 tolak 4 3. Okey, 2 turunkan saja. Jadi dia nak waktu, kita bagi dalam waktu. Jadi 2 30 PM. Seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 9. Tuliskan 1, 2 per 5 dalam perpuluhan. Okey, perpuluhan. Perpuluhan adalah melibatkan pecahan per 10, per 100, per 1000. Okey, jadi sekarang nombor ni adalah per 5. Penyebutnya adalah 5. Okey, kita tukar dulu kepada per 10 ataupun per 100. Okey, caranya 1, 2 per 5. Macam nak tukar 5 kepada nombor per 10 ataupun per 100? Kita darabkan. Okey, darab 5 darab berapa 10? 5 darab 2. Jadi atas pun darab 2. Jadi 1, 4 per 10. Okey, bila dah dapat jawapan dalam bentuk per 10, kita hanya gerakkan titik sahaja. Per 10 bermaksud bahagi 10. Bahagi kita gerakkan ke belakang. Letak titik, gerakkan titik ke belakang. Jadi jawapannya adalah 1/4. Okey, kat dalam kita boleh tukar juga kepada bentuk pecahan tak wajar. 1, 2 per 5. Okey, darab tambah. Okey, 5 darab 1, 5 tambah 2, 7. Jadi 7 per 5. Sama juga kita tukarkan per 5 tu kepada per 10. Ataupun boleh buat 7 bahagi 5 pun boleh. Okey, banyak kaedah. Kalau 7 bahagi 5 kita boleh buat. Kita tukar dulu. Kita tukar jadi per 10. 5 darab. Okey, 5 darab 2. Atas pun darab 2. Jadi 14. Jadi 14 per 10. Sama juga. Bagi 10 kita gerakkan titik 1. Jadi jawapannya 1/4. Okey, ataupun 7/5 kan. 7/5 kita bahagikan 7 dengan 5. 7 bahagi 5. 5 darab 1. 5. 7 tolak 5. 2. Okey, bila ada baki tambah perpuluhan sifar. Turunkan sifar. Titik naik atas. Okey, 5 darab 4. 20. Jadi jawapannya 1/4. Seterusnya nombor 10. Tukarkan 2 dekad 7 tahun kepada tahun. Dibagi dalam dekad dan tahun, dia nak dalam tahun. Okey, macam mana? Bila 2 dekad 7 tahun? Bermaksud kita kena tukarkan 2 dekad 7 tahun. Tahun dah dalam bentuk tahun, 7 tahun. Jadi tak perlu nak tukar lagi. Kita hanya tukar dekad kepada tahun. Hubungan unit antara dekad dengan tahun. 1 dekad sama dengan 10 tahun. Jadi nak tukar dekad kepada tahun, kena darab 10. Jadi 2 darab 10 sama dengan 20. Okey, 7 tahun tadi jangan tinggalkan dia. Okey, tambahkan balik dengan 7 tahun tadi. Okey, jadi 20 tambah 7, jawapannya adalah 27. Jadi jawapannya adalah 27 tahun. Seterusnya jawapan bagi gerak minda 3. Okey, kita perhatikan soalan pertama. Hitung isi padu kubus yang panjang satu sisinya adalah 4 cm. Hitung isi padu. Isi padu apa? Kubus. Kita tahu ciri-ciri sebuah kubus adalah
semua sisi ataupun tepinya adalah sama. Panjang dia sama, sepanjang, lebar dan tingginya adalah sama. Okey, yang panjang satu sisinya adalah 4 cm. Okey, bila 4 cm, panjang, lebar dan tinggi pun 4 cm. Jadi isi padu kubus, isi padu formulanya adalah panjang darab lebar darab tinggi. Okey, panjangnya 4 cm, lebarnya 4 cm, tingginya 4 cm. Okey, 4 darab 4, 16. 16 darab 4. Tak boleh congak. Tak boleh congak, kita buat dalam bentuk lazim. 4 darab 4, 16. Kita dah tahu 16. 16 darab 4. Kini darab 4, 24. 1 darab 4, 4 tambah 2, 6. Okey, jadi jawapannya 64. Sentimeter darab sentimeter darab sentimeter ada 3. Jadi cm 3 ataupun cm padu. Okey, jawapannya adalah 64 cm padu. Seterusnya nombor 2. Nombor 2 diberikan satu gambar rajah bagi bentuk 3 dimensi. Soalannya minta kita namakan bentuk tersebut, berapakah bilangan satah dan berapakah sisi. Okey, bentuknya adalah sebuah rajah silinder. SILINDER. Okey, ejaan mesti betul. Silinder. Okey, bilangan satah. Satah itu apa? Satah adalah permukaan rata. Permukaan rata. Ada berapa? 1, 2. Jadi bilangan satahnya adalah 2. Bilangan sisi bagi silinder pun 2. Seterusnya nombor 3. 2 jam tolak 68 minit. Nyatakan jawapan dalam minit. Okey, bila nak tolak, kita mesti tolak dalam unit yang sama. Dari jam, kita tukar dulu kepada minit. Apa hubungan jam dengan minit? Hubungannya adalah 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Jam nak tukar kepada minit, mesti darabkan dengan 60. Jadi 2 darab 60 sama dengan 120. Jadi jam tadi 2 jam bersama dengan 120 minit. Selepas itu baru kita boleh tolak dalam bentuk lazim. 120 minit tolak 68 minit. Okey, tolak kat sifar tolak 8 tak boleh, pinjam sebelah. Jadi 10. 10 tolak 8, 2. 1 tolak 6 tak boleh, pinjam. Jadi 11 tolak 6, 5. Jadi jawapannya adalah 52 minit. Seterusnya soalan nombor 4. Tukarkan 2/3/5 kepada pecahan tak wajar. Cara nak adalah darab kemudian tambah. 5 darab 2. Kita tuliskan 5 darab 2 tambah 3 per. Penyebut mesti dikekalkan. Okey, jadi tadi per 5, sini pun mesti per 5. Okey, jadi 5 darab 2 10 tambah 3 jadi 13 per 5. Seterusnya nombor 5. 3.2 meter tambah 17 cm. Dia nak jawapan dalam meter dan sentimeter. Okey, jadi nombor perpuluhan meter. 3.2 meter. Kita tukarkan dulu kepada meter dan sentimeter.
Jadi 3.2 meter ni dalam meter dan sentimeter, jawapannya adalah 3 meter 20 sentimeter. Yang tu asas kena tahu bagaimana nak tukarkan meter kepada sentimeter ataupun meter dan sentimeter. Okey, boleh tengok dalam video yang cikgu share juga dalam video sebelum ni. Boleh cari bagaimana nak tukar dengan menggunakan kotak ajaib. Ingat dalam kelas pun dah diterangkan berulang-ulang kali bagaimana nak tukarkan unit. Kita sambung 3 meter 20 cm tambah dengan 17 cm. Okey, dah unit sama, kita buatkan dalam bentuk lazim. 3 meter 20 cm tambah 17 cm. Okey, susunan mesti dalam unit yang sama. Sentimeter dengan sentimeter, meter dan meter. Okey, jadi meter sini kosong, sifar tak payah tulis. Jadi sentimeter, meter 20, sifar tambah 7, 2 tambah 1, 3. Jadi 37 cm. 3 kekalkan. Jadi jawapannya 3 meter 37 cm. Seterusnya soalan 1, 2/5 daripada 105. Ini pecahan daripada suatu kuantiti. Ada beberapa kaedah juga. Okey, untuk selesaikan soalan ni, cikgu tunjuk kaedah. Kita tukarkan dulu kepada pecahan tak wajar. Okey, macam tadi juga, darab kemudian tambah. 5 darab 1, 5 tambah 2, 7. Jadi 7/5. Daripada kita tukar kepada operasi darab 105. Okey, boleh selesaikan. 7 darabkan dengan 105. Okey, darab, dapat jawapan, bahagikan dengan 5. Okey, itu kaedah yang asas. Okey, cikgu tunjuk kaedah yang teringkas. Kita masukkan dulu nombor yang melibatkan bahagi. Okey, 105 dengan 5 kita boleh masukkan. Okey, dengan menggunakan sifir 5. Okey, 5 darab 1, 5. 5 darab 2, 10. 5 darab 1, 5. Jadi 21. 7 darab 21 kita boleh tunjuk dalam bentuk lazim. 21 darab 7. 1 darab 7, 7. 2 darab 7, 14. Jadi jawapannya adalah 147. Seterusnya kita lihat soalan nombor 7. Hitung luas kawasan berlorek. Luas kawasan berlorek. Jadi kita tengok kawasan berlorek sini ada 2. Yang pertama bentuk segitiga, yang kedua bentuk segi 4. Okey, kita boleh tanda dulu. Bentuk pertama A, yang ni kita tandakan B. Rumus bagi luas. Rumus luas segi 4 adalah panjang darab lebar. Rumus luas bagi segitiga adalah tapak darab tinggi bahagi 2. Okey, kita cari segitiga dulu. Tengok. Yang pertama kena tahu sisi. Sisi bagi bentuk ni. Okey, ni jelas sebenarnya. Sini 8 cm, ada 4. Ada 4 petak, nilainya 8. Okey, jadi setiap satu sisi ni nilainya adalah berapa? Kalau 4, 8. Jadi kita bahagikan dengan 4. 8 bahagi 4, jawapan dia
2. Jadi setiap sisi ni nilainya adalah 2. Okey. 2, 2, 2, 2. Jadi jumlahnya 8. Jadi sini adalah 2, sini pun 2. Yang berjumlah 4. Okey, jadi panjang segi 4 adalah 4, lebarnya adalah 8. Okey, untuk segitiga okey sama 8. Jadi 8 cm, tingginya pun 8 cm. Tak jadi masalah. Okey, jadi kita kirakan bentuk segitiga dulu. Bentuk A, luasnya. Rumus bagi luas segitiga, tapak darab tinggi bahagi 2. Tapaknya 8 cm, tingginya 8 cm bahagi 2. Jadi jawapannya ini boleh permudahkan juga. Okey, 2 darab 1, 2 darab 4. Jadi 4 darab 8 32. cm darab cm jadi cm 2. Seterusnya B, bentuk segi 4. Rumusnya adalah panjang darab lebar. Panjangnya adalah 4 cm, lebarnya adalah 8 cm. 4 darab 8 32. cm darab cm jadi cm 2. Okey. Jadi bila dah dapat luas segitiga dan segi 4, kita tambahkan kedua-duanya. Kita tambahkan A tambah B sama dengan 32 cm persegi tambah 32 cm persegi. Jadi jawapannya adalah 64 cm persegi. Seterusnya nombor 8. Nyatakan koordinat bagi titik yang terletak 6 unit ke kanan dari asalan dan 2 unit ke atas. Okey, dia minta koordinat. Koordinat mesti ditulis dalam bentuk dalam kurungan. Yang nombor pertama dibaca dalam paksi X, iaitu paksi melintang, dan yang nombor kedua adalah bacaan bagi paksi Y, iaitu baris menegak. Okey, dia kata bagi titik yang terletak 6 unit ke kanan dari asalan. Okey, kata kunci dia asalan. Asalan tu apa? Asalan adalah titik sifar. Okay, dia kata 6 unit ke kanan. Ke kanan maksudnya paksi X. 6 unit. Kemudian paksi Y-nya adalah ke atas. 2 unit ke atas. 2 unit ke atas. Jadi 2. Jadi titiknya bertemu di situ. Jadi bacaannya adalah paksi X ni adalah 6, paksi Y ni adalah 2. Jadi koordinatnya adalah 6, 2. Seterusnya nombor 9. Nyatakan jumlah isi padu air dalam liter kedua-dua bekas A dan B. Dia nak jumlah isi padu air dalam liter kedua-dua bekas. Okey, bekas A dia dah bagi dalam liter, 0.6 liter. Okey. Bekas B dia bagi dalam unit mililiter. Jadi kita tukarkan dulu 150 mililiter ini kepada liter. Jawapannya adalah 0.15 liter. Okey. Bila dah tukar, baru kita tambahkan. Jadi 0.6 liter tambah 0.15 liter. Okey.
Selepas titik perpuluhan ada 2 digit nombor, yang ni ada 1, kita boleh tambahkan sifar di belakangnya. Okey, liter, unit liter. 5 tambah sifar, 6 tambah 1, 7. Titik perpuluhan, sifar tambah sifar. Jadi jawapannya adalah 0.75 liter. Seterusnya nombor yang terakhir, nombor 10. Soalannya, tukarkan 0.5 jam kepada minit. Okey, dia nak tukar kepada minit. Jam kepada minit. Hubungan antara jam dengan minit adalah 1 jam sama dengan 60 minit. Ni kena tahu dan kena hafal. Okey, mesti ada dalam kepala. Hubungan antara unit mesti dikuasai. Okey, macam soalan nombor 9 tadi. Mililiter dan liter. Okey, mesti kuasai bagaimana cara nak tukar unit. Okey, seterusnya kita tengok dia nak tukar jam kepada minit. Jadi jam kepada minit kena darab 60. Jadi 0.5 darab 60. Okey, darablah, buat dalam bentuk lazim. 0.5 darab 60. Okey, cikgu dah ajar sebelum ni bagaimana nak darab dengan nombor yang ada sifar. Kita asingkan sifar tu. Yang ni boleh salin saja nombor di belakang tu. Jadi kita hanya darab dengan nombor 6. 5 darab 6, 30. 3 naik atas. Sifar darab 6, sifar tambah 3 adalah 3. Okey, soalannya diberi dalam bentuk 1 tempat perpuluhan. Tengok. 1 tempat perpuluhan. Jadi jawapan pun mesti 1 tempat perpuluhan. Jadi titik ada di situ. Jadi jawapannya adalah 30 minit. Okey, sekian. Ada 3 gerak minda yang kita dah selesaikan. Cikgu harap kamu boleh faham dan perbanyakkan latihan. Soalan yang salah, cuba buat pembetulan dan boleh tanya cikgu, PM cikgu sementara kita cuti ni, mesej cikgu dan sebagainya. Boleh tanya bila buka sekolah nanti, kita sambung. Ataupun apa yang tak difahami, tanya dalam kelas. Buat latihan selalu, jangan tinggal latihan setiap hari. Semoga berjaya untuk semua.